Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini merupakan tugasan dua kami bagi BMMB 3223 Pengajaran Kemahiran Bahasa dalam Bahasa Melayu. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya, Erinisa, yang kedua Ali Hashimimi dan yang ketiga Erish. Okey, apa itu RPH? RPH merupakan singkatan bagi Rancangan Pengajaran Harian yang merupakan dokumen rasmi yang disediakan oleh guru sebagai rangka kerja aktiviti pengajaran dan pembelajaran harian. Ia merupakan terjemahan rancangan pelajaran tahunan RPT yang mengandungi objektif, aktiviti dan penilaian yang perlu disediakan sebelum sesi pembelajaran dan pelajaran dimulakan. Antara elemen penting yang biasanya terdapat dalam RPH ialah yang pertama, maklumat asas seperti tarikh, masa, kelas dan mata pelajaran. Yang kedua, standard kandungan dan standard pelajaran. Yang ketiga, objektif pembelajaran. Yang keempat, kriteria kejayaan. Yang kelima, aktiviti PDP yang terbahagi kepada aset induksi, aktiviti utama dan penutup. Yang seterusnya ialah bahan bantu mengajar BBM, elemen merentas kurikulum EMK, pentaksiran atau penilaian, dan yang terakhir adalah refleksi guru. Seterusnya, kepentingan RPH. RPH penting kerana ia membantu guru merancang pengajaran secara sistematik dan teratur. RPH juga menjadi panduan utama untuk memastikan setiap aktiviti yang dijalankan selaras dengan objektif pembelajaran. Ini membantu guru menilai sama ada murid telah mencapai hasil pembelajaran yang diingini ataupun tidak. Selain itu, RPH juga penting untuk mengawal masa dan aliran aktiviti. Melalui RPH, guru dapat mengagihkan masa dengan lebih efektif bagi setiap aktiviti. Ini memastikan PDP berjalan mengikut perancangan tanpa pembaziran masa atau aktiviti yang tergesa-gesa. Selain itu, RPH juga memudahkan penilaian keberkesanan PDP. RPH membolehkan guru membuat refleksi dan menilai sejauh mana keberkesanan pengajaran yang telah dijalankan. Guru boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Dan akhir sekali, RPH menjadi bukti kepada profesionalisme guru. Penyediaan RPH menunjukkan komitmen dan kesungguhan guru dalam melaksanakan tugasan secara profesional. Ia juga boleh dijadikan rujukan atau bukti dalam penilaian prestasi dan pemantauan oleh pihak pentadbir. Ini merupakan RPH yang dipilih untuk kemahiran membaca bagi tahun 5. Baiklah, mari kita masuk kepada komponen yang pertama iaitu kekuatan aktiviti RPH. Yang pertama, pendekatan pelbagai yang berpusatkan murid. Pendekatan pelbagai yang berpusatkan murid menekankan pelibatan aktif murid dalam proses pembelajaran berbanding pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. Melalui pelaksanaan aktiviti secara individu, berpasangan dan berkumpulan, murid diberikan peluang untuk belajar mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Sebagai contoh, aktiviti individu membantu murid untuk membina kefahaman sendiri, manakala aktiviti berkumpulan dan aktiviti berpasangan membantu murid untuk berkongsi idea dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Kerana ini mewujudkan pembelajaran yang kolaboratif. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan pelibatan murid, malah membantu murid untuk membina kemahiran sosial seperti komunikasi, kerjasama dan toleransi. Selain itu, murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka kerana mereka terlibat secara langsung dalam setiap aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Yang kedua, pengintegrasian TMK iaitu ICT. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK dalam PDP merupakan elemen penting dalam pembelajaran abad ke-21. Penggunaan internet dan media elektronik membolehkan murid untuk mencari maklumat secara seperti makna pengetahuan secara kendiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Hal ini menggalakkan mereka untuk belajar secara kendiri, self-directed learning dan meningkatkan kemahiran literasi digital mereka. Selain itu, TMK menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif sekaligus meningkatkan motivasi murid untuk belajar dalam bilik darjah. Murid juga dapat mengakses pelbagai maklumat kerana sumber yang lebih meluas dan tinggi ini yang dapat membantu mereka memperkayakan pengetahuan mereka.
Keraan ini selari dengan keperluan pendidikan yang masa kini yang menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga pula, pengukuhan kemahiran membaca dan memahami. Aktiviti yang dijalankan memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan memahami dan teks secara menyeluruh. Aktiviti membaca kuat membantu murid untuk memperbaiki sebutan, intonasi dan kelancaran membaca. Sementara itu, kemahiran mentalis pula membantu murid untuk memahami isi kandungan teks secara senyap dan lebih mendalam. Gabungan kedua-dua teknik ini membolehkan murid untuk menguasai kemahiran membaca secara holistik. Tambahan pula, aktiviti mencari makna perkataan membantu murid untuk memperluaskan kosakata serta meningkatkan kefahaman terhadap teks. Dengan penguasaan teks kosakata yang lebih baik, murid dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dengan jelas dan tepat. Yang keempat, penerapan kemahiran fikir aras tinggi, penerapan KEBAT. KEBAT merupakan elemen penting dalam PDP bagi melahirkan murid yang mampu fikir secara kritis dan kreatif. Melalui aktiviti perbincangan, menjawab soalan dan membuat kesimpulan, murid dilatih untuk menganalisis maklumat, membuat penilaian dan menghasilkan idea baru. Keraan ini melibatkan proses pemikiran yang lebih mendalam berbanding sekadar menghafal fakta. Penerapan KEBAT juga membantu murid untuk mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan maklumat baru dan membuat keputusan secara rasional. Secara tidak langsung, murid menjadi lebih yakin untuk menyuarakan pendapat dan berani mempertahankan hujah mereka. Dan yang terakhir, pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual merujuk kepada pengajaran yang mengaitkan isi pembelajaran dengan situasi sebenar murid. Sebagai contoh, tajuk yang dipilih oleh guru ini ialah bahaya dalam senyap yang berkait dengan aspek kesihatan yang memberikan kesedaran kepada murid tentang isu-isu yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana murid dapat melihat kaitan antara apa yang dipelajari dengan realiti kehidupan mereka. Apabila murid memahami kepentingan sesuatu topik dalam kehidupan sebenar, mereka akan lebih berminat dan memotivasi untuk belajar. Selain itu, pembelajaran konseptual juga membantu murid mengaplikasi pengetahuan yang diperoleh dalam situasi sebenar dan sekaligus meningkatkan keberkesanan PDP secara menyeluruh. Terdapat beberapa kelemahan yang terdapat di dalam RPH yang telah dihasilkan. Pertama sekali, tahap penguasaan murid yang tidak seimbang. Murid lemah mungkin bergantung kepada rakan semasa aktiviti berkumpulan kerana mereka tidak memahami konteks yang diajar oleh guru. Oleh itu, mereka cenderung untuk mengikuti pelajar yang lebih pintar dalam kelas. Kedua, penggunaan ICT yang tidak dikawal sepenuhnya. Murid berpotensi melayari laman yang tidak berkaitan sepanjang PDP berlangsung. Dan akhir sekali, masa yang tidak mencukupi, banyak aktiviti iaitu sebanyak 12 langkah boleh menyebabkan PDP menjadi tergesa-gesa dan hasilnya guru tidak dapat mencapai objektif pembelajaran. Seterusnya, tindakan susulan ataupun intervensi. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran PDP, intervensi dan tindakan susulan merujuk kepada langkah yang diambil oleh guru selepas membuat pentaksiran terhadap tahap penguasaan murid. Intervensi ialah tindakan khusus yang dirancang secara terarah untuk membantu murid yang belum menguasai sesuatu kemahiran atau isi ini. Ia biasanya melibatkan aktiviti seperti bimbingan individu, kelas pemulihan atau latihan tambahan yang disesuaikan dengan keperluan murid tersebut. Bagi murid yang menguasai, guru hendaklah memberikan pengayaan kepada murid yang menguasai. Contohnya, guru memberikan latihan lanjutan seperti membina ayat dengan menggunakan perkataan yang baru. Ataupun guru juga boleh memberikan tugasan projek kecil, contohnya menghasilkan peta minda tentang penyakit. Bagi murid yang sederhana pula, guru hendaklah melakukan pengukuhan, yaitu dengan cara lembaran kerja ditambah secara berpandu dan juga aktiviti padanan perkataan dengan makna.
Bagi murid yang lemah pula ataupun pemulihan, bimbingan guru secara individu ataupun kumpulan kecil adalah krusial. Guru hendaklah menggunakan bahan bantu belajar secara visual, gambar ataupun kad imbasan yang mudah difahami oleh pelajar agar mereka dapat menangkap konteks pembelajaran dengan lebih cepat. Aktiviti membaca secara berulang juga hendaklah dilakukan secara berpandu. Okey, kita beralih kepada perolahan idea baru. Terdapat 6. Yang pertama ialah idea utama atau big idea. Di sini pembelajaran fokus kepada konsep kesedaran kesihatan melalui bahasa, di mana murid bukan sahaja memahami teks tetapi juga mengaitkan maklumat dengan kehidupan sebenar. Dengan mereka boleh faham mengapakah penyakit itu berbahaya, apakah kepentingan menjaga kesihatan. Yang kedua, pencetus idea atau set induksi baharu. Yang pertama, kita boleh melakukan tayangan video pendek ataupun gambar situasi berkaitan penyakit senyap. Contohnya diabetes, tekanan darah tinggi. Lepas tu, cikgu ni boleh memberi soalan yang mencabar seperti kenapa penyakit ini berbahaya walaupun tidak nampak. Hal ini dapat mewujudkan rasa ingin tahu dan pemikiran kritis seorang murid. Okey, yang ketiga pula, melakukan perkembangan idea daripada aktiviti inovatif. Terdapat aktiviti yang boleh dilakukan. Aktiviti yang pertama ialah jom jadi detektif kesihatan. Murid di sini dapat mencari dan menanda perkataan penting dalam teks. Contohnya, mengenal pasti maksud menggunakan kamus ataupun internet. Di sini, fokus yang dapat diberi ialah kemahiran membaca dan mencari makna. Aktiviti yang kedua ialah dinamik duo plus. Di sini, murid akan berpasangan bincang untuk berbincang makna perkataan dan bina ayat sendiri. Di sini boleh menambahkan elemen seperti berkomunikasi dan kreativiti. Disebabkan murid akan dibagi kepada beberapa kumpulan ataupun berpasangan. Jadi, mereka akan diberi peluang untuk berbincang bersama berkumpulan dan menerima pendapat dan memberi pendapat masing-masing. Yang ketiga ialah aktiviti peta digital ataupun manual. Di sini, murid akan menghasilkan satu peta tentang jenis penyakit, tanda-tanda penyakit dan cara pencegahan sesuatu penyakit. Jadi di sini, aktiviti ini dapat menggabungkan pemahaman teks dengan visual. Dan aktiviti terakhir ialah mini kuis interaktif. Di sini, cikgu boleh melakukan kuis ringkas seperti lisan ataupun menggunakan digital berkaitan dengan isi pembelajaran. Dan melalui kuis ni, dapat menguji kefahaman secara santai dan boleh menggunakan strategi pembelajaran seperti didik hibur. Di sini, kuis ni dapat menarik perhatian seorang murid untuk membelajar satu sesi pembelajaran untuk mereka lebih faham apa yang berkaitan dengan pembelajaran yang ingin disampaikan. Okay, bagi yang keempat pula iaitu pengukuhan idea. Dapat melakukan aktiviti seperti bina ayat bermakna menggunakan perkataan baharu. Dengan ini, seorang guru boleh memberi maklum balas segera. Maksudnya, aktiviti ini akan berlakunya interaksi antara murid dengan guru dan berlakunya dua hal lah. Maksudnya di sini sekiranya murid ini tidak faham, jadi guru ni boleh menjadi bimbingan. Maksudnya sekiranya tidak faham, guru ni akan memberi maklum balas segera, maksudnya memberi jawapan kepada soalan yang ditanyakan oleh murid tersebut. Jadi bagi pengukuhan ni, dia dapat memastikan murid benar-benar berfaham dan bukan sekadar hafal. Yang kelima iaitu penilaian idea. Penilaian idea ni, guru akan membuat pemerhatian semasa aktiviti dijalankan. Sebagai contoh, aktiviti semasa lembaran kerja dan ataupun kuis dan hasil pita minda murid. Di sini, guru ni dapat mengenal pasti bagaimana seorang murid ini memahami apa yang diajar pada waktu itu. Disebabkan penilaian akan dilakukan berdasarkan projek dan proses semasa murid melakukan sesuatu aktiviti. Okey, bagi yang terakhir iaitu yang keenam iaitu melakukan refleksi murid. Macam ini akan menjawab soalan refleksi seperti apa yang saya pelajari hari ini dan bagaimana saya boleh jaga kesihatan diri. Di sini, murid dapat berfikir sekiranya saya ini menjaga kesihatan, apa yang berlaku kepada saya pada besar. Sekiranya saya tidak menjaga kesihatan, apa yang akan berlaku. Di sini dapat berkaitan antara menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sebenar murid.
Cadangan pengolahan idea baru mempunyai banyak kelebihan seperti lebih interaktif dan menyeronokkan, menggabungkan ICT ataupun teknologi melalui komunikasi, kemahiran berfikir tinggi iaitu kebat dan menggabungkan pengajaran seperti didik hibur dan mengalahkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan murid dan sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 kerana abad 21 adalah banyak menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi pengolah baru ni dapat menarik perhatian murid untuk belajar. Seterusnya adalah penilaian kendiri guru. Yang pertama, pencapaian objektif PDP. Pencapaian objektif PDP merujuk pada tahap keberkesanan murid dalam mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Dalam konteks ini, objektif dinilai melalui keupayaan murid untuk membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul serta kebolehan mencari sekurang-kurangnya 6 makna perkataan baharu. Sekiranya majoriti murid dapat membaca dengan lancar, jelas dan menggunakan intonasi yang sesuai mengikut konteks ayat, keraan ini menunjukkan bahawa kemahiran asas literasi mereka berada pada tahap yang baik. Selain itu, keupayaan murid untuk mengenal pasti dan memahami makna perkataan juga mencerminkan penguasaan kosakata yang memuaskan serta kebolehan memahami teks secara mendalam. Namun, jika terdapat sebahagian besar murid yang gagal mencapai objektif tersebut, keadaan ini menandakan bahawa pendekatan PDP yang digunakan kurang berkesan. Guru perlu membuat penambahbaikan seperti memperbanyak aktiviti bimbingan membaca, menggunakan teknik fonik atau menyediakan sokongan visual seperti gambar, audio bagi membantu memahami murid dalam sesuatu proses PDP. Yang kedua pula, pengurusan masa. Pengurusan masa dalam PDP merujuk pada keupayaan guru untuk merancang dan melaksanakan setiap fasa pengajaran. Yang pertama, seinduksi, aktiviti utama dan penutup mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, 30 minit, sejam ataupun sejam 30 minit. Pengurusan masa yang baik dapat memastikan semua aktiviti dilaksanakan dengan teratur tanpa tergesa-gesa atau tertangguh. Jika masa tidak mencukupi, kebiasaannya berpunca daripada aktiviti yang terlalu banyak atau tidak tersusun dengan baik. Hal ini membolehkan objektif pembelajaran tidak dapat capai sepenuhnya. Sebaliknya, jika terdapat lebihan masa, keadaan ini menunjukkan aktiviti kurang mencabar atau tidak cukup mendalam. Oleh itu, guru perlu merancang aktiviti yang lebih fokus, berkualiti dan berimpak tinggi. Penggunaan teknik seperti time allocation bagi setiap aktiviti dan pemantauan masa secara berterusan dapat membantu kelancaran PDP. Yang ketiga pula, penglibatan murid. Penglibatan murid merujuk pada tahap penyertaan aktif murid dalam aktiviti PDP seperti perbincangan, kerja berkumpulan dan interaksi dua hala bersama guru. Penglibatan aktif menunjukkan bahawa murid berminat, fokus dan memahami kandungan pembelajaran. Aktiviti seperti perbincangan kumpulan dan kerja bersama mampu meningkatkan interaksi sosial dan kemahiran komunikasi murid. Namun, jika hanya segelintir murid yang aktif, manakala yang lainnya pasif, keadaan ini menunjukkan ketidakseimbangan pelibatan murid. Guru perlu menggunakan strategi seperti menjual sarawak, memberi peranan khusus dalam kumpulan sebagai contoh, pencatat, pembentang dan sebagainya, serta menggalakkan semua murid untuk menyumbang idea. Pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan dan memastikan murid terlibat secara menyeluruh. Yang keempat pula, keberkesanan kaedah dan strategi PDP. Keberkesanan kaedah dan strategi PDP merujuk kepada kesesuaian pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam membantu murid memahami isi pengajaran. Kaedah seperti dinamik duo, perbincangan kumpulan dan penggunaan ICT dapat meningkatkan minat dan pemahaman murid jika digunakan dengan betul. Contohnya, dinamik duo menggalakkan kerjasama dan perkongsian idea antara murid, manakala ICT dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Sekiranya murid menunjukkan kefahaman yang baik,
Keadaan ini menandakan strategi yang digunakan oleh guru adalah sesuai. Namun, jika murid masih keliru atau kurang faham, guru perlu menilai semula pendekatan tersebut. Penambahbaikan boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah yang lebih visual dan memberikan lebih banyak contoh atau menyediakan bimbingan secara berperingkat agar murid dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih jelas. Yang kelima pula, penggunaan bahan bantu mengajar (BBM). BBM merujuk kepada segala bahan yang digunakan untuk menyokong proses PDP seperti teks, gambar, video dan bahan digital. BBM yang berkesan mampu menarik perhatian murid, memudahkan pemahaman dan menjadikan PDP lebih menyeronokkan. Sebagai contoh, penggunaan teks yang sesuai dengan tahap murid dan bahan digital seperti video atau animasi dapat membantu murid memahami konsep dengan lebih jelas. Namun, jika BBM yang digunakan kurang menarik atau tidak relevan, murid mungkin hilang minat dan suka memahami isi pelajaran tersebut. Oleh itu, guru perlu memastikan BBM yang digunakan bersifat interaktif, visual dan sesuai dengan tahap keupayaan murid. Penambahbaikan boleh dilakukan dengan menambah elemen multimedia ataupun aktiviti hands-on. Yang terakhir, pentaksiran dan penilaian. Pentaksiran dan penilaian merujuk kepada kaedah yang digunakan untuk mengukur tahap penguasaan murid terhadap objektif pelajaran. Pentaksiran boleh dijalankan secara formatif seperti soal jawab, pemerhatian dan penilaian hasil kerja murid sepanjang PDP berlangsung. Kaedah ini membolehkan guru untuk mengenal pasti tahap kefahaman murid secara berterusan dan membuat penyesuaian segera dalam pengajaran. Pentaksiran yang berkesan mestilah selari dengan objektif pembelajaran. Sebagai contoh, jika objektif adalah membaca dengan intonasi yang betul, maka pentaksiran perlu melibatkan aktiviti bacaan secara lisan. Jika terdapat ketidakselarasan antara pentaksiran dan objektif, maka penilaian dibuat tidak mencerminkan pencapaian sebenar murid. Guru juga boleh menambah baik pentaksiran dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti kuis, interaktif, rubrik penilaian dan refleksi kendiri murid bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pembelajaran mereka. Terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap RPH yang telah dihasilkan. Pertama sekali, mengurangkan bilangan aktiviti dan fokus kepada kualiti. Penambahbaikan ini bertujuan untuk memastikan setiap aktiviti PDP benar-benar memberi impak kepada pembelajaran murid. Dengan mengurangkan jumlah aktiviti, guru dapat memberi lebih masa untuk membimbing murid memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Aktiviti yang dipilih juga lebih berfokus, tersusun, dan mempunyai objektif yang jelas, sekaligus mengelakkan murid daripada berasa terburu-buru atau keliru. Seterusnya, menyediakan bahan mengikut tahap murid, yaitu untuk murid pemulihan, sederhana, dan juga pengayaan. Guru hendaklah menyediakan bahan PDP yang berbeza mengikut tahap penguasaan murid supaya keperluan pembelajaran mereka dapat dipenuhi. Murid yang lemah diberikan bahan pemulihan yang lebih mudah dan berperingkat, manakala murid cemerlang diberikan aktiviti pengayaan yang lebih mencabar. Pendekatan ini membantu memastikan semua murid dapat belajar secara optimum mengikut kemampuan masing-masing. Yang ketiga, menambah elemen didik hibur untuk menarik minat murid. Penambahbaikan ini melibatkan penggunaan pendekatan yang lebih menyeronokkan seperti permainan, nyanyian, kuis interaktif, atau aktiviti kreatif dalam PDP. Elemen didik hibur dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan murid dalam kelas, seterusnya menjadikan suasana pembelajaran lebih aktif dan tidak membosankan. Ini juga membantu murid lebih mudah memahami dan mengingati isi pelajaran. Dan akhir sekali, mengawal penggunaan ICT dengan berkesan. Guru menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT secara terancang dan tidak berlebihan supaya ia benar-benar menyokong PDP. Penggunaan ICT difokuskan kepada bahan yang relevan seperti video pendek, slide interaktif, atau aplikasi pembelajaran yang sesuai. Dengan kawalan yang baik, ICT dapat membantu meningkatkan kefahaman murid tanpa mengganggu fokus atau membuang masa.